A pergi B. Okey. A pergi D. Daripada A, ni kan, daripada A pergi D. Tadi daripada A pergi C. A pergi B, C pula. Okey, jadi kita labelkan A pergi D. Maknanya kat sini lah anak panah dia kan, ke atas lah kan. 4Q. So kita pun letaklah 4Q kat sini. Okey. So anak panah yang kita labelkan ni belum habis lagi Sebab awak kena faham segi 4 selari dia sama kan. Kalau misalnya sisi yang A pergi D tu ke atas, anak panah dia ke atas, A pergi D, maknanya kalau segi 4 selari B pergi C pun akan ke atas. Jadi awak kena label. Letak dia nilai dia sama segi 4 selari nilai dia akan sama. Kalau sebelah sini 4Q, kat sini pun nanti jadi 4Q. Macam tu. Okey, lepas tu A pergi B, bawah dia. So atas dia pun akan sama. D pergi C. Kalau anak panah dekat bawah ni menghala ke kanan, yang atas pun mesti menghala ke kanan Macam tu. Okey, so letak, besar betul anak panah saya. Okay, duduk sikit. So kita pun letaklah kat sini 6P. Okey. Itu baru lengkap anak panah secara keseluruhan. Kemudian kita baca pula dia punya kita baca dia punya apa nama tu? Dia punya ratio. Ratio dia saya ambilkan lebih dulu pula ratio dia. Ratio ni pun menandakan anak panah juga. Okey, D pergi E sama dengan 2 kali EB. So kita letak anak panah maknanya D pergi E. Ke sini, yang ini pun ke sini. Anak panah dia. Okey, cuma kita nak letak tu kita kena tengoklah kat sini. Dia kata DE sama dengan 2 kali EB. So macam mana kita nak letak ratio dia? Kita boleh ambil, kita tinggalkan 2 kat situ, EB pergi ke sebelah. So jadi DE per dengan EB sama dengan 2/1. Okey, ini bermakna DE 2, letak je 2 kat sini. EB adalah 1. Letak je 1. Walaupun kita tak tahu nilai dia, kita just letak ratio dia dulu supaya nanti bila kita nak buat keseluruhan hukum segitiga tu kita tak salah. Okey? Faham DE sama dengan 2 kali EB. Kalau D pergi E maknanya anak panah D pergi E lah. Kita kalau macam ni kita susah nak baca. Dalam keadaan macam ni kita susah nak baca. So kita buat dalam keadaan ratio ni. Maknanya DE, EB pergi sebelah. So 2/1. DE 2, EB 1. Okey. Kemudian baru kita baca soalan. Ceritanya baru kita baca soalan. So sekarang kita tengok soalan. Soalannya hilang pula. Dia loading sekejap Okey, kita tengok soalan dia. Soalan nak B pergi D. Soalan nak B pergi D. So soalan nak apa? B pergi D. So kita nampak dah daripada B nak pergi D. So apa hukum segitiga yang kita boleh buat? Kalau jalan straight dia senang lah. Maknanya straight lah B pergi D. Straight. Tapi sekarang ni ceritanya kita tak nak jalan straight, kita nak jalan lain. Jalan lain kita menggunakan ADMAT adalah segitiga. Okey? Jadi kita pun tengok apa yang boleh. Jadi cikgu colourkan kat sini. Colour purple. So B pergi D maknanya kita lalu kalau B pergi D, start B lah. Start sini kan. Lalu, okey, lepas tu lalu sini. So nanti kita dapat B pergi D. Ni cikgu colour hijau. B pergi D. Macam tu nampak tak? B pergi D. So kita lalu B pergi A pergi D. Sebab kita mula dengan B maka kat B lah kena jalan dekat B dulu. Jalan, jumpa A. Lepas tu jalan, jumpa D. Ni macam awak pergi tandas. Sepatutnya awak pergi straight je tandas. Tapi awak pergi sana, awak pergi sini. Macam tu lah awak. Okay. So kita tengok kat sini. Apa yang kita boleh buat adalah, cikgu tambah kat sini. Kat sebelah ni. Jadi BD adalah, susah sikit nak menulis BD adalah BA. Okey, BA ni B pergi A tambah dengan A pergi D. A pergi D. Kita buat dulu kat sini sebab bila kita buat hukum segitiga ni kita dapat satu markah tau.
Kalau kita skip, kita hilang satu markah jalan kerja. Kita mesti buat. Lepas kita buat, kita check. Oh, B, D. Okey, betul lah. B, D kat belakang. B depan, D belakang. B depan, D belakang, tengah mesti sama. Okey, cun. Kita punya hukum segitiga cantik. Okey, sekarang dah buat hukum segitiga, baru kita semak balik kita punya apa gambar rajah. Okey, sekarang ni kita nak pergi B pergi A tau. Kita nak pergi B pergi A, tapi kita melawan anak panah ni, nampak? Macam awak lah merentah desa, orang suruh pergi lari ke sana, awak melawan ya. Okey, jadi sepatutnya kita yang kita buat anak panah tadi dia ke kanan, tapi sekarang ni kita terbalik, kita lawan arah. Okey, jadi bila lawan arah, bila ambil B pergi A, dia akan jadi terbalik, anak panah tu akan terbalik. So dia akan jadi negatif vektor. Tu kita belajar part 1, negatif vektor. So daripada 6P akan jadi negatif 6P. Macam tu. Okey. Lepas tu A pergi D. Okey, A pergi D, tengok, oh anak panah kita ikut je anak panah tu. So bila kita ikut anak panah tu, dia positif lah sebab kita ikut je anak panah tu. Tambah 4Q. So dah dapat jawapan. Senang je. Ya. Soalan ni selalu pelajar kalau salah, dia akan salah pada arah dia. Dia tak label tu. Dia main buat je 6P tambah 4Q. Salah lah. Salah ni sebab anak panah kita arah sini tau. Anak panah yang kita asal, yang kita labelkan mula-mula tadi tu ke sini, tapi kita jalan menentang lah, kita menentang arus, jadi dia akan jadi negatif vektor. Okey, so setakat soalan A ada soalan nak tanya, ada pertanyaan setakat A, ada tak? Tak ada. Tak ada clear. Okey, kita pergi pada soalan B yang lebih mencabar, soalan B. Okey, soalan B. EC Okey. Tengok semua gambar rajah E pergi C. So saya ambil color biru pula. E pergi C sini. E pergi C. Gambar rajah dia ke sanalah. Daripada E, bila kata E, mula E habis C. Checkpoint mula macam kita mentah desa kan. Checkpoint mula dekat Pak Gad sekolah, habis dekat mana? Macam tu ya. So kita kena ikut lah. Kalau mula E, E lah. Jadi kita tengok bila kita nak buat jalan, kita akan nampak ada dua jalan. Kalau awak perasan lah, E nak pergi sini ada dua. Satu segitiga yang kecil sikit, kita boleh lalu EB pergi BC. Ni satu option kita. Satu lagi kita boleh guna jalan jauh, iaitu ED tambah DC. Mana-mana boleh. Suka hati awak. Nak jauh ke, nak dekat ke, terpulang pada awak. Ya, terpulang. Tapi kalau macam saya ambil yang dekat lah. Okey, so saya ambil yang ni lah. Kalau biru lah senang nampak. Okey, saya ambil ni. Maknanya EB tambah BC. Okey, kita pun buat lah. Buat je dulu dia punya hukum segitiga. EB ni jalan sini, pergi sana. Tambah BC. Okey. So EB tambah BC. Okey, kalau kita tengok dekat situ, BC ni, EB pun ikut arus sebab anak panah asal kita memang ke bawah So BC pun ikut arus. Cantiklah dah ikut arus Maknanya kita tak perlu negatifkan apa-apalah. Tapi ni jap, kita check dulu betul tak kita buat ni. EC. Okey, tengok EC betul. Tengah-tengah mesti sama Tengah-tengah ni mesti sama. Okey, betul, cantik. Baru kita boleh mulakan. So B pergi C memang ikut arah, kita letak dua mana yang ada, iaitu 4Q. B pergi C memang 4Q lah, settle. Okey, so kat sini yang tak settle adalah EB EB ada bagi nilai tak? Tak ada kan? So kita tahu EB ni adalah 1/3 daripada siapa? Sekejap dia loading. Oh, dia loading terus dia hang terus. Apa yang berlaku? Dah lama tak guna agaknya, jadi dia jadi berat pula. Kita tunggu je lah dia loading. Okey. Ni kalau awak tengok, EB adalah, EB ni yang kecil ni, comel ni adalah 1/3 daripada BD. Macam tu. Saya tulis kat bawah dia tengah loading tu.
Ke sini pula dia. Padam balik. Bawah lah senang. Isi adalah, okey, isi yang ini adalah EB tambah dengan BC. Okey, check. Dia nak apa ni? Isi isi, betul. Okey. So BC dah ada 4Q, letak je kat sini. Okey, EB ni adalah 1/3. EB ni kan? Ni kan? Ni kan EB kecil comel ni adalah 1/3. Kenapa cikgu cakap 1/3? Sebab satu garisan lurus ni ada 1 tambah 2. Jadi dia macam kira awak belajar nisbah waktu form 3 dulu. Maknanya kalau kita nak yang sebelah sini sahaja, maka dia 1/3. So 1/3 daripada apa ni? 1/3 daripada kita boleh ambil BD dulu ya. BD. Ni kena hati-hati kat sini ni. Okey. Sebab anak panah dia dah lari Kalau awak tengok ni 1/3 daripada kalau kita ambil BD. Kena ambil DB. DB lah ya sebab kita lupa pula jalan kita ke bawah. Sekejap Okey. Senang cerita cikgu padam semua. Supaya awak nampak. Okey, ini adalah 4Q. Ini adalah 6P. So ini 1, ini 2. So tadi kita dapat B pergi mengikut ratio yang kita buat tadi tu adalah macam ni kan anak panah dia. Okey. So sekarang kita nak jalan ni tambah jalan tu. Okey, jadi kat sini adalah 1/3 daripada kita sekarang kita nak 1/3 daripada EB ni adalah 1/3 daripada DB. Ni kat sini mungkin berlaku kekeliruan sikit Okay, awak tengok betul-betul. Okay, ini 1. Merah 1 kan? Ke sini kan anak panah dia ke sini. 1/3 ni saya rasa awak faham. 1/3 daripada DB. Kenapa bukan BD cikgu? Tengok anak panah. Tengok anak panah. 1/3 saya ambil daripada DB. Anak panah dia mula dekat atas ni kan. Turun bawah. Macam tu. Okey, 1/3 daripada DB. Okey. Boleh faham tak kat sini? Setakat ni ada nak tanya tak sebelum saya teruskan? Ke tak faham daripada mula sudah? Ya? Cikgu, Aha. kalau kita ambil yang jalan yang atas tu kan, dapat jawapan sama juga ke? Sama. Jawapan tetap sama. Jawapan tak sama, tak ada masalah. Okey. Jadi 1/3 daripada DB Kenapa cikgu ambil DB? Sebab cikgu depends pada anak panah asal. Ni. Cikgu depends pada anak panah asal. So saya ambil 1/3 daripada DB, bukan BD. Saya ambil anak panah asal tu. Okey, lepas tu, lepas awak dah buat kat sini, awak tengok balik. Okey, 1/3 daripada DB. Soalan dekat atas tadi, dia minta BD. Nampak tak? Dia sebenarnya kadang-kadang soalan A tu ada kegunaan untuk B. Dia ada kegunaan. So sekarang, dekat atas kita dapat BD. Cikgu tulis kat sini Kita dapat BD adalah, tadi berapa BD kita? 4Q tolak 6P. Okey. Ini BD. Kalau saya nak DB, tak ada masalah ya. Saya terbalikkan semua simbol. So dia akan jadi negatif 4Q tambah 6P. Macam tu. Boleh faham tak? Highlight Okey, ini BD. BD daripada soalan atas yang kita dapat. Tapi saya tak nak BD, saya nak DB. Bila saya nak DB, saya terbalikkan je simbol tu. Kalau awak nampak saya terbalikkan. Daripada positif jadi negatif, daripada negatif jadi positif. Terbalikkan sahaja. Negatif, positif. Terbalikkan sahaja. So bila saya terbalikkan, saya dapat jawapan ni lah. Negatif 4Q tambah 6P. Macam tu. Okey, setakat ni boleh tak? Awak tak boleh buat 1/3 daripada BD. Kalau awak buat 1/3 daripada BD,
Kalau awak nak buat juga 1/3 daripada BD, awak kena letak negatif BD. Macam tu. Sebab kalau awak buat 1/3 daripada BD, maknanya awak dah lawan arus. Maka kena ada negatif. So BD ni tak ada masalah lah. BD ni awak masukkan nilai asal kat sini. So akhirnya awak akan dapat jawapan yang sama juga dengan saya dapat. Jadi macam pening kalau kita letak dekat sini, baik kita ubah dekat sini. Baik kita ubah di situ daripada kita ubah yang dekat atas ni. Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Okay, so lepas kita dah dapat tu, boleh, Alhamdulillah. Maknanya macam tu, cara dia sekarang ni, dia macam awak bayangkan awak tengah buat treasure hunt. Kalau jawab vektor ni saya paling suka lah sebenarnya. Saya mula-mula saya tak suka juga. Tapi akhirnya bila saya ubah mindset sikit lah, macam vektor macam tu kan macam tak best. So kita macam ubah sikit, kita kata macam tu. So aku nak cari jalan ni, macam tu. So kita fikirlah macam ni kan, kita tahu. Okay, aku nak cari jalan EB ni kan, EB. So EB ni 1/3 daripada apa? Ni kan 1 ni 2, so 1 tambah 2 3 lah. 1/3 daripada kita tengok anak arus dia ni. So saya ambil DB, senang ikut arus. Nanti dekat sini baru kita alter. Maksudnya kat sini baru kita ubah. Yang macam ni lah. Kalau BD sama dengan 4Q tolak 6P. Kalau terbalikkan semua. Selalu yang berlaku adalah awak terbalikkan depan je, belakang awak tak terbalikkan. Itu masalah kita. So sekarang kita ingatlah kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif. Okay, so bila kita dah masukkan nilai, kita expand macam biasa, algebra biasa. Cuma kat sini pun selalu berlaku kesilapan apabila pelajar dia expand yang depan je. Depan belakang So negatif 4/3Q tambah 6, 1/3 darab 6. Potong-potong jadi 2P. Tambah 4Q. Cikgu tak apa ke pecahan? Tak apa. Selagi jawapan tak keluar nama Zaid, tak apa. Saya dah cakap kan hari tu kan. So tak perlu takut dengan pecahan. So nanti awak kumpulkanlah Q dengan Q. Ya. Lepas tu P lah, tak ada kawan kan. So tambah 2P. So kita tengok negatif 4/3, tekan kalkulator dah ada kalkulator, guna je lah. Tambah berapa? Tambah 4. So dapat jawapan 8/3Q. Sama tak? Sama lah. Macam tu, nampak? Sama. Jadi kalau terbalik, contohnya ada orang masuk ke? Sekejap macam ada orang masuk je. Oh tak ada. Oh ada, kan betul? So kalau awak contohnya lah, macam awak dapat jawapan, cikgu saya dapat jawapan ni sebelah ni. 2P tambah 8/3Q. Tak apa ke cikgu? Tak apa, betul juga. Maknanya jawapan sekarang dia betul tak kisah PQ tu terbalik ke QP tu terbalik, yang penting dia tengok kat depan ni, betul tak positif, okey betul positif, betul tak positif juga, betul, macam tu. So terbalik tu tak ada masalah. Jadi sekarang ni vektor ni dia akan jadi seronok bila awak buat, awak ubah mindset awak cakap, aku nak cari jalan lah. Walaupun susah macam mana pun aku mesti cari jalan. Bayangkan awak tengah sesat dalam hutan, macam tu kan, cari jalan keluar, macam tu lah. Tapi kalau tu lebih stres pula nanti. Maksudnya senang cerita awak nak cari jalan lah. Bila nak cari jalan, mesti tengok anak panah dengan betul. Macam tu. Okey? Dan mungkin ini kali pertama awak jawab, kali kedua ke. Bila lebih banyak soalan awak buat nanti, awak akan lebih mahir lah dari segi nak tengok anak panah, yang mana satu semua tu. Okey? Sebelum saya mulakan hari ni ulang kaji tau, ulang kaji minggu lepas. Sebelum saya mulakan yang minggu ni punya, ada soalan lagi nak tanya tak? Kelas Pak Naim pun boleh nak tanya, tak ada masalah. Ada tak? Slide ni saya akan bagi balik dekat kelas. So nanti kalau you all nak buat revision balik boleh, tak ada masalah. Tak ada Ada soalan? Lah, aku cakap seorang ke ni? Saya Hello? ada soalan. Tak ada? Tak ada cikgu. Tak ada. Tak ada. Lepas ni saya nak suruh buka tingkap lah semua. Kalau tak saya bercakap seorang je.
So tak ada soalan, kita pergi untuk hari ni. Hari ni sikit je tinggal unit vektor dengan magnitude ni. Orang dah belajar tu dia tahulah. Bendanya, apa aku buat ni? Masa nak tutup je sebenarnya. Dia banyak-banyak dia jadi hang. SMA ditangguhkan ya? Tak tahu cikgu. Tak ada makluman lagi? Tak tahu lagi Sepatutnya berapa bulan? 27 kot. Oh maknanya buka-buka 27. sekolah. Mesti awak berdoa tak ni kan? Berdoa rada disambung. Sebab kalau buka-buka terus SMA dah ni, Masya Allah. Terkejut cikgu. Takut. Sebab Takut. 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 Lepas tu takut, lepas tu tidur. Okay, so kita ambil sikit-sikit dulu. Perwakilan vektor dulu. Buat je lah semua senang. Okay, ni dulu. So tak tahu lah kenapa laptop saya hari ni dia macam hang sikit. Okay, kita tengok ya vektor. Kenapa dia jadi macam ni? Saya ingat pula. Memang sengaja dia ni. Senang pakai mouse Mouse senang sikit buat. Sebesar-besar alam ni. Okay, vektor part 3. Ni. Kita baca sikit kata-kata orang yang pandai tak semestinya berjaya tetapi orang yang rajin dan sabar pasti berjaya. So untuk berjayanya kena rajin, yang kedua kena sabar. Memanglah ya, bukan senang nak kelas online ni, tak ada depan mata. Yang depan mata pun belum tentu faham ya, yang online ni lagilah. So awak kena bersabar dan juga rajin lah. Kerja yang cikgu bagi tu kena buat, tu ciri orang berjaya. So yang kedua, kata-kata kedua adalah gagal itu urusan nanti. Urusan nanti ni bahasa endon kot ya. Yang terpenting kita berani untuk mencuba dan mencuba. Normally admit ni awak takutkan pada kegagalan. Jadi awak takut tu melebihi daripada usaha awak. Maknanya selalu orang usaha dulu baru fikir nanti aku gagal ke apa kan. Tak, awak dah nanti aku gagal, usaha tak ada. So maksudnya gagal tu jangan fikir. Kalau gagal tu jangan fikirlah. Maknanya kalau tak dapat jawab ke ataupun jawapan salah ke, jangan fikir pada jawapan salah. Jangan takut mendapat jawapan yang salah. Yang penting kita cuba sebab kita sebenarnya guru yang terbaik adalah kesilapan. Kalau kita tak buat kesilapan, kita tidak akan belajar. So kalau awak jawab soalan vektor, contohnya kan awak salah, so jangan takut. Jangan macam tak nak buat dah, buat je salah. Bila aku nak betul admit ni? Contohnya kan. Jangan fikir macam tu. Tak apa, janji awak buat. Jadi awak cuba juga. Ya, itu ciri-ciri untuk admit ni dia memang macam tu. Selalu pelajar dia sukakan pada kejayaan. Jadi bila dia berjaya buat, dia jadi semangat. Bila dia buat soalan tu 50 soalan, buat 50 salah, dia pun jadi macam give up. Sebenarnya tak boleh. Sebenarnya itu sebenarnya usaha yang bagus sebab awak berani mencuba. Kedua, awak akan belajar daripada kesilapan. Itu lebih bagus. Ini saja je kata-kata. Manalah tahu nanti kan buka-buka sekolah dah SMA, tak jumpa lah pula kan. So saya bagi kata-kata supaya awak tidak demotivated. Maksudnya semakin lama semakin tidak bermotivasi, tak nak. Ya. Sebagai pelajar kita kena sentiasa bersemangat. Macam tu. Okey, so kita tengok apa benda pula cikgu pegang ni. Ni namanya laptop orang pinjam laptop orang. Okey, kita tengok ni perwakilan vektor dulu. Okey. Perwakilan vektor ni nampak tak? Okey, vektor ni dia ada dua cara kita nak tulis dia sebenarnya. Satu berbentuk matriks. Berbentuk matriks. Sebab tu form 4 dah belajar belum matriks? Tak pasti saya form 4 dah belajar belum tajuk matrik. Sebenarnya vektor ni dia tajuk form 5 sebenarnya. Admit form 5 kalau silibus lama sebab dia ada matrik. Matrik tu diorang belajar waktu form 5. Jadi senang sikit lah nak belajar vektor jika kita dah belajar matrik. Tetapi saya tak pasti silibus matematik baru ni dah ada belum matrik waktu form 4 Okay, so dua cara kita boleh gambarkan, boleh ni.
Satu melalui vektor ni melalui bentuk metrik macam ni bentuk metrik. Nampak tak yang warna kuning tu? Dia bentuk metrik. Ya, awak boleh besarkan. Ini sebenarnya dalam buku nilam awak. Dalam buku nilam adalah handset saya tak berapa nak canggih, jadi dia tak berapa nak nampak lah. Gelap gitu. Okey. Yang saya kata kuning tu dalam bentuk metrik. Okey, kalau yang macam ni, yang ke atas tu color apa nak? Color hijau Yang ini kita panggil koordinat. Sebab tu kita belajar koordinat geometri dulu sebelum belajar vektor sebab kita kena tahu koordinat bentuk dia macam ni. So yang warna hijau tu koordinat, yang warna kuning tu adalah bentuk metrik dan warna biru. Biru Okey, warna biru ni adalah bentuk persamaan. Lagi senang. So kalau vektor dia ada dua je bentuk dia. Dia ada bentuk metrik dan juga persamaan. Koordinat ni dia bagi je. Dia bagi koordinat kita ubah kepada bentuk metrik dan bentuk persamaan. Macam tu Jadi kalau awak nak tahu, kalau metrik, saya tak pasti awak dah belajar belum waktu form 4. Kalau form 5 senang lah tahu ni Okey, yang atas ni adalah koordinat X lah. Kenapa saya pakai pula pen color ni? Okey, X. Yang tiga ni, yang ni X Ni kan X, ni Y. Kan? So dia macam terbalik je. So yang bawah ni adalah Y. Gitu. Yang tu X, yang tu Y. Okey, kemudian kalau bentuk persamaan dia mesti tulis dalam bentuk macam ni. Ni tak apalah saya buat OB juga. Dia mesti buat XI. Ni asal dia. Oh ya Allah, buruknya tulisan. Sekejap cantikkan sikit. XI tambah YJ. Tu bentuk persamaan. Maknanya nanti nilai X tu apa? 3. Bubuh kat situ. Nilai Y tu apa? 4. Letak kat situ 4. Tu yang dapat 3I tambah 4J. Dia mesti I dan juga J. Itu memang simbol untuk vektor lah, I dengan J. Dia tak boleh huruf lain. Kalau macam contohnya kalau tiba-tiba soalan algebra, mungkin ada soalan algebra dia nak buat MI tambah 3J. Nampak kat sini M. Tak apa, tak ada masalah. Nilai XY tu, nilai XY ni kan nilai X, ni kan nilai X, ni kan nilai Y. Ni contoh dia boleh jadi apa-apa. Kalau dia letak nama Zaid sekali kat situ pun tak ada masalah. Nilai XY tu tak ada masalah untuk apa-apa sahaja bentuk nombor apa benda lah, simbol ke, tak ada masalah. Tapi dekat yang ini, sekejap ambil colour sikit, purple pula. Ni dia mesti I, dia mesti J. Tu asas dia yang awak kena tahu. Sebab soalan sekarang dia memang betul-betul pada asas. Okey. So kita tengok kat sini nota dekat atas ni. Sebenarnya kalau awak nak tengok buku, awak boleh buka muka surat berapa Sebab saya rasa ada budak asrama tak sempat nak ambil buku dekat kelas. Cool. So mungkin ada yang tak ada. So kalau ada buku, berapa? 161. 161. Okey, bagus. Okey, muka surat 161 kalau tak nampak boleh tengok situ 161. Okey, kat sini dia ada bagi tahu I adalah kali ni pula. I adalah unit vektor dalam arah paksi X. Sejak sama dengan 1, tu maksudnya kat sinilah. Ni I. Okey. Maksudnya kalau kat sini koordinat dia adalah, kalau awak tengok kat situ kan kita dah belajar koordinat, dia 1, 0. Maknanya X tu ada nilai, Y tu tak ada nilai. So 1, 0. Dipindahkan dalam bentuk metrik jadilah macam gitu. Itu je maksud dia tak ada apa-apa. Mungkin takut ada yang tanya Okay, so kalau awak tengok seterusnya ni cerita pasal I lagi. J pula. Okay, cerita pasal J J yang ini. Ni J. Okay. J pula kalau kita tulis J kat sini kan. Kat sini so nilai kosong tak ada tapi nilai Y ada. X, Y. So 0, 1. Sebab tu dia tulis ni 0, 1. Yang ni 1, 0. Macam tu Itu tak ada apa-apa lah. Dia macam nak cerita lah. Macamnya kita nak tukar vektor tu. Ni I. Okay. Yang ni J. Tak ada apa-apa. Yang bawah ni dia punya translation dalam bahasa Inggeris. Mungkin ada pelajar yang tak faham bahasa Melayu, ada Okay, so sama je. Dalam bahasa Inggeris dia unit vector juga. Jadi ceritanya dua ni awak kena tahu cara nak
tulis dalam bentuk matrik dan bentuk apa nama ni? Bentuk persamaan. Okey, kalau macam ni OB ni lah. Kalau kita tengok koordinat ni kita akan nampak ya. Kat sini kita baca 3, 4. So sebab tu dia dapat 3, 4 kat sini. So awak jangan tertukar pula paksi tu, kadang-kadang terbalik pula baca XY ya. Sebab bendanya belajar waktu form 2 tapi melampau sebab dah belajar tingkatan 4 koordinat. Okey, jap kita tengok soalan seterusnya ada tak contoh soalan. Contoh soalan. Ni contoh soalan yang dah ada jawapan Awak boleh apa nama tu? Awak boleh tengok dalam buku awak sebenarnya. Ni contoh soalan ungkapkan vektor berikut dalam bentuk. Ini memang soalan SPM tau. Dia bukan tipu punya soalan ni, memang keluar. Dalam bentuk SI dengan bentuk ni. Sebab ada pelajar dia memang tak berlangsung kelas kot. Jadi dia tak tahu kot bentuk tu macam mana. Okey, kalau SI tambah YJ ni bentuk persamaan, yang ini bentuk matrik. Ni memang senang. Jadi kalau kita nak tengok sini, ni kan kalau awak tengok kat sini, dia minta OC kan, O pergi C. So C ni cari dulu koordinat dia. Lepas tu buku tu buat macam tu. Dia cari dulu koordinat. So dia dapat 6 dengan 3 ni. Kan 6, 3. So sini X, sini Y. So dia labelkan, kita dah tahu bentuk matrik dia mesti X dengan Y. Jadi X 6, Y 3. So bentuk persamaan macam tadilah saya kata XI tambah YJ. So X 6, Y 3. Letak je 6I tambah 3J. Okey, cuba awak jawab soalan B ni. Dia tak macam tak berapa nampak lah soalan B ni. Tapi awak tengok buku awak. Soalan B. Cuba jawab. Sekejap main-main pula. Okey. Lagi besar. Lagi besar. Cuba jawab soalan B ni dalam bentuk matrik dan juga dalam bentuk saya tulis ni. Dalam bentuk matrik dan persamaan. Okey, koordinat dia dulu. Q. Kita cuba jawab. Nampak tak? Hati-hati kedudukan di bawah tu apa dia? Positif ke negatif? Kena hati-hati. So ada yang letak jawapan tak? Senang je kan sebenarnya. Tak payah tunggu awak jawab pun tak apa, saya jawabkan untuk awak. Sebab senang. Okey, Q ni kita tengok. Ni kat sini 5. Birulah. Kat sini 5, kat sini negatif 4. Negatif 4 ada yang careless tak? So kita bubuh lah kat sini 5, negatif 4. Tu koordinat Q. So dalam bentuk matrik, salin je balik. 5 kat atas, negatif 4 kat bawah. Kenapa dia mesti X kat atas, Y kat bawah? Yang bawah ni, salin je lah 5I. Okay, kalau dia tolak 4, buat je lah tolak 4J. Dah siap. Soalan ke apa ni senangnya. Memang ada soalan vektor ni dia banyak sangat jenis Awak boleh tengok lah nanti bila dah masuk aplikasi soalan SPM kan. Dia banyak sangat jenis. Kalau awak bernasib baik dia keluar yang macam ni. Memang keluar macam ni dia senang sangat. Okey. Saya teruskan ada soalan tak? Tak ada senang. Dia tak boleh ni lah. Laptop ni dia sikit. Kenapa pula jadi 200 lebih ni? Okey, cuba tengok yang ni. Contoh soalan yang lain. Okey, contoh soalan yang lain. Saya tunjuk je. Tapi ini sebenarnya dalam buku awak ni. Nanti awak buat tau. Ini sebab buku saya, dia ada jawapan. Dia ada jawapan Kalau saya nak padam-padam banyak pula kerja saya. Okey, so kalau macam ni, bukan dalam bentuk apa nama tu, bukan dalam bentuk satah catatan dia lukis macam biasa-biasa je ni. Kalau tengok dia, kalau yang tadi tu dia ada grade. Dia ada dia punya ni. Dia punya kotak-kotak kan. Okey, yang ini dia dah masuk level tinggi sikit, maknanya dia tak ada kotak-kotak, tapi dia bagi jawapan. Dia bagi P adalah 62. So letak dalam bentuk matrik, letak dalam bentuk persamaan. Senang je So kalau awak tengok kat sini, bentuk matrik ni kan 6, 2, 6 kat atas, 2 kat bawah. 6 ni X, ni Y. Ini X, ini Y. Ni bentuk matrik. Ni bentuk
persamaan. 6I tambah 2J. Dia macam salin je. Memang senang gila lah soalan ni. Kalau tak boleh jawab macam galat lah rasa kalau tak jawab. Sebab senang 3 negatif 4 ni bentuk koordinat. Bentuk metrik salin je. X, Y. 3 negatif 4. Bila ada bentuk persamaan, salin balik. 3I tolak 4J. Ingat dia mesti I dengan J. Jangan gatal-gatal pergi tukar benda lain. Itu memang dah simbol dia. I dengan J. Dalam vektor memang simbol dia I dengan J. Nanti kalau awak masuk matrik ni benda yang sama juga awak belajar. Okey. Okey, ini adalah perwakilan vektor. So kita nak masuk magnitude dan vektor unit pula. Okey, magnitude yang vektor unit ni benda baru, tak baru sangatlah sebenarnya Okey, vektor unit ni sebenarnya kalau awak dapat soalan ni, A dia tanya macam ni. Soalan A dia akan tanya macam yang kat atas ni Yang ni lah soalan A dia tanya macam ni. Okey, jadikan bentuk ni. Okey, soalan B dia tanya berapakah magnitude dan vektor unit. Memang senang. Tapi saya tak tahulah apa berlaku dalam peksa, you all tak boleh jawab. Dalam peksa kan you all tak boleh jawab sebab you all tak biasa buat latihan kot. Jadi dia macam lupa vektor unit tu. Okey, apa-apa pun kita tengok dulu. Yang ini dekat muka surat 163 163 magnitude dan vektor unit. So saya rasa dalam fizik you all dah belajar kot magnitude tu apa So magnitude ni sebenarnya adalah dia punya jarak Magnitude ni adalah jarak. Macam kita nak pergi satu tempat, kita kena ada arah dan juga jarak. Okey, contoh nak pergi kantin kan. Arah dia utara contohnya. Kan? Berapa jarak dia? 3 meter. Tu 3 meter. Tak kisahlah 3 meter ke. Kan? Dia maksudnya vektor ni dia kena lengkap dua. Dia kena ada arah dan juga jarak dia. Kalau nak pergi mana? Nak pergi mana pergi mana lah. Contoh pergi Singapura ke? Singapura. Nak pergi kan mesti ada arah. Ke arah selatan lah kan. Jarak berapa? 400 km. Jadi itu vektor dia kena lengkap arah dan juga jarak. So sekarang ni kat sini soalan magnitude Magnitude ni dia berkaitan dengan jarak. So jarak ni awak ingat, kalau awak ingat lah waktu form tu awak ada belajar jarak koordinat geometri pun ada Jarak ni maksudnya kita ambil ni formula jarak X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Ni kalau ikutkan formula jarak ni saya tulis kat sini jarak X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 punca kuasa. Dan kalau kita tengok jarak ni sebenarnya macam hypotenuse. Kan? Sebab apa macam hypotenuse? Sebab kalau awak tengok dia macam ni. Dia memang segitiga yang berbentuk hypotenuse tu. Sebab tu dia kalau ikut macam formula jarak, macam formula hypotenuse tu. Okey. So sekarang ni soalan dia bagi dalam bentuk persamaan. OP sama dengan 3I tambah 4J ni. So dia minta kita cari magnitude. So magnitude ni saya boleh padam jarak ni. Saya letaklah kat sini magnitude. Okey, satu soalan dia cakap lah cari magnitude OP. Dan bila dia kata magnitude, kita tahu itu adalah jarak. Okey, tapi ada soalan dia tak sebut magnitude tapi dia buat macam ni. Nampak ni, OP. Maksudnya kalau awak perasan dia buat pagar kat sini. Kenapa pula? Dia buat pagar kat sini. Jadi pagar tu menandakan sebenarnya apa dia soalan nak ni? Pagar tu adalah jarak. So ada dua jenis. Satu soalan baik hati, dia cakap cari magnitude. Yang mana tak berlaku lah benda tu Dan satu lagi soalan guna bahasa simbol matematik. Iaitu kalau pagar itu, kalau ikutkan kita panggil modulus. Kalau dalam persamaan biasa modulus. Tapi kita sekarang tajuk vektor. So bila tajuk vektor, pagar ni mewakili jarak. So macam mana nak cari jarak? Macam biasalah, guna formula atas ni lah. Magnitude ni jarak kalau sini X kuasa 2, tengok X dia. Y dia, kan saya kata tadi XI tambah YJ. So X dia 3 kuasa 2, Y dia 4 kuasa 2, punca kuasa. So dapatlah jawapan 5. So jarak dia adalah 5. Okay, so jarak dia memang tidak akan ada negatif. Macam tu. So sebab tu dia buat modulus, pagar ataupun nama lain modulus lah. Sebab kalau lah tiba-tiba awak dapat negatif, awak kena positifkan. Tapi yang mana dapat
dapat negatif tu adalah satu benda yang mustahil lah. Kita tak akan dapat jawapan kat sini negatif sebab punca kuasa dia tak boleh negatif dalam ni. Dalam ni dia tak boleh negatif. Contohnya negatif 25. Tak boleh Kalau awak tak percaya, awak tekan calculator. Dia akan tulis make error. Tak silap saya lah. Okay. So itu adalah magnitude. So kalau vektor unit macam mana pula cikgu? Okay, vektor unit. Inilah benda paling senang dalam dunia Okay. Vektor unit. Saya tulis kat sini. Dia ada formula dia sebenarnya. Alah, saya tak crop pula formula dia. Formula dia ada dekat muka surat 162 tu. Vektor unit kalau jarak simbol dia pagar kan. Okey, kalau vektor unit simbol dia topi. Kita panggil topi. Nampak topi ni? Topi ni. Topi tu kan. Okey, so vektor unit simbol dia topi. So kita tahu simbol dia topi. So kalau awak tengok formula dia kat sini, dia bagi, kalau tengok formula dia mungkin awak pening SI tambah YJ bahagi dengan benda tu. Tak apa, saya tulis dulu formula dia kat sini. Dia label sebagai R kat sini. Jadi saya terangkan R topi kalau nampak topi tu maknanya dia nak apa nama tu? Dia nak vektor unit. Kalau nampak pagar maknanya dia nak jarak. Gitu. Ni asal formula dia Okey. So formula ni, vektor unit ni, topi ni sebenarnya dia nak cerita apa? Kalau awak perasan lah sebenarnya dia nak salin balik. Salin balik persamaan awak tu, 3I tambah 4J ni salin balik bahagi dengan jarak. Kalau awak nampak. Formula ni pula lagi best, awak tak payah hafal pun. Memang lagi senang admit ni daripada tajuk ada syariah ke? Kan? Sebab syariah kena hafal Yasin. Okey? Ataupun surah-surah lain. Tapi admit ni senang sebab awak tak perlu hafal formula. Dia bagi formula ni dalam kertas soalan. Dia bagi. Cuma awak kena rajin je buat latihan baru awak dapat. Okey? Jadi awak tak perlu hafal formula ni. Cuma awak kena tahulah. Okey, ingat kalau vektor unit pertama atas tu salin balik. Ni salin balik. Bawah ni jarak. Okey, apa maksud cikgu? Jom kita tengok kat sini. Ni dia dah cantikkan Dia dah cantikkan lah. Jadi saya tulislah bentuk tak berapa nak cantik. Okey, tadi OP kita, OP yang asal dia bagi 3I tambah 4J. Okey, bila buat mesti ada kat bawah ni simbol skala ni. Apa nama dia? Saya panggil jentik-jentik lah, senang nak ingat. So, jentik-jentik ni kena buat. Kalau awak buat 3I tambah 4J je, memang tak ada jawapan. Memang tak ada jawapan. Memang salah jawapan awak. So, awak kena tulis jentik tu. Okay, so jarak dia tadi kita cari jarak. Jarak kan macam ni, betul tak? Pagar kan? So jarak tadi kita dapat 5. Okay, so kalau vektor unit dia akan tulis macam ni. Topi. Ni kan anak panah ni memang kena ada. Topi sama dengan salin balik. Awak salin balik OP tu, kalau minta OP salin OP, kalau minta PQ salin PQ. Kau jangan salin benda yang lain. Minta apa yang dia kita tulis apa yang dia tulis lah, kita bagi apa yang dia tulis. Kalau dia kata OP, kita bagi OP. Kalau dia kata PQ contohnya, kita tulis PQ. So kita salin balik, kita tulis lah 3I tambah 4J. Kan? Lepas tu bahagi dengan, ni kan salin balik bahagi dengan jarak. Jarak apa? 5. Kan dah siap? Okey, cuma bentuk ni kita tak cantik. Jadi kita kena asingkan. Maknanya asingkan, pisahkan dia 3/5I tambah 4/5J. Okey, jadi awak sebab nampak tak dia buat ni? Yang ini mungkin kalau macam ni saya takut awak tak nampak ni saya bulatkan ni, takut awak tak nampak kan 1/5. Sebenarnya memang ceritanya kenapa 1/5 sebab magnitude tu memang kena duduk kat bawah. Sebab tu dia 1/5 kenapa pula ni Astagfirullahalazim, draw apa ni? Okey. Magnitude ni dia memang kena dekat bawah ni. Kan ni mesti kat bawah. Sebab tu dia 1/5, dia bukan 5 darab 3I tambah 4J. Tidak. Dia 1/5. Maknanya magnitude tu kat bawah. Ataupun kalau awak tak faham yang ni, kan awak tak dapat yang ni, awak tengok yang ni. Senang je. Ni, salin balik, bahagi dengan jarak. Lepas tu pisahkan dia 3/5I dengan 4/5J. Ni last kali dapat sama je. Nampak ni? Sama je. Lepas tu dah siap lah. Itulah vektor unit. Semudah ABC.
Ingat salin balik bahagi dengan jarak. Okey. Ada soalan nak tanya? Ke tidur dah semua? Okey, kita tengok. Tak ada kita tengok soalan seterusnya ni. Satu lagi contoh, lepas tu nanti saya akan bagi awak buat. Contoh ni memang seingat maklumlah. Itulah ya. Seingat. Jadi awak sama ada awak seingatkan kepala awak ataupun awak tengok dekat buku lagi senang ya. Ni jawapan, ni yang contoh yang bawah dia dalam bentuk metrik. Ni bentuk metrik pula. Okey, jadi sebenarnya dalam soalan mungkin dia minta unit vektor dalam bentuk persamaan. So awak kena bagi dalam bentuk persamaan lah. Macam kat sebelah ni namanya bentuk persamaan ni. Ni bentuk persamaan. Okey, ada soalan minta vektor unit dalam bentuk metrik. Ni dalam bentuk metrik. Ni dalam bentuk metrik lah ni. Bentuk metrik. Okey. Jadi dalam kerja dia sama. Dalam kerja dia sama. Kita tetap kena cari jarak. Nampak dia buat 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 sama dengan 10 Maknanya kat sini dia ambil x kuasa 2 tambah y kuasa 2. Mana datang x dengan y cikgu? Kau tengok kat sini. Sini x, sini y. Okey, dapat 10. So kalau metrik, dia ada, kalau awak tengok dalam buku tu dia ada. Tapi senang cerita macam ni. Jarak tu dia mesti sentiasa di bawah. Okey, apa jarak awak? Ataupun magnitude magnitude tu mesti sentiasa di bawah. Maknanya 1 per berapa awak dapat kat sini? 10. Ni contoh ni dapat 1 per 10. So, metrik memang kita buat 8, 6. Macam tu. Jadi bentuk macam ni belum habis belum settle, belum cantik lah. So kita cantikkan. So bila kita cantikkan, dah belajar belum metrik budak-budak ni? Kita kena darab atas dengan bawah. Maknanya 1 per 10 darab 8, 1 per 10 darab 6. Okey. So dia akan jadi kat sini 8 per 10 seorang, 6 per 10 seorang. Okey. Ni pun tak cantik lagi sebab kalau pecahan kita kena permudahkan. Betul tak? So permudahkanlah sebab tu dia dapat 4 per 5. Yang ni bahagi berapa ni? 2 kan? So 3 per 5. So ini jawapan akhir. Dalam bentuk metrik. Dalam bentuk metrik lebih senang sebab tak ada IJ, dia tak serabut. Kalau macam ni, kalau awak tengok kat sini, ni dalam bentuk persamaan. Ni kan? Saya bulatkan colour biru. Ni dalam bentuk persamaan. Dia macam serabut sikit lah IJ. So kalau bentuk metrik ni dia kemas. Cuma kita kena tahulah. Kita kena faham, kita kena buat 1 per. Dia memang 1 per. Bukan 2 per dia memang 1 per. Maknanya 1 per sebab macam mana pun jarak tu mesti duduk di bawah. Tu yang kita ingat, 1 per. Lepas tu kita darabkan atas, darabkan dengan 8, darabkan juga dengan 6. So lepas tu kita simplify. Boleh tak? Sebab lepas ni awak nak kena buat latihan ni, saya tunggu awak buat latihan. Boleh Boleh. Okay, so cuba jawab soalan ni. Saya nak awak cari magnitude dengan vektor unit dalam bentuk persamaan. Dalam bentuk persamaan seorang. Dalam bentuk metrik. Macam tu. Berdasarkan satu soalan ni. Okey, yang ni pun sama. Vektor unit dalam bentuk persamaan. Dan juga vektor unit dalam bentuk metrik. Saya bagi 5 minit. Okey, cuba jawab dulu. Saya bagi 5 minit So formula saya bagi kan ada pula tanya formula jarak. Jarak, formula dia ataupun magnitude. Kan tak faham pula. Ni benda yang samalah. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Punca kuasa. Kalau vektor unit ni macam tadilah. Salin balik bahagi dengan salin balik bahagi magnitude ataupun 1 per magnitude salin balik lah X, Y. Ini formula saya dalam bentuk bahasa kampung bahasa kampung. Awak duk hafal formula yang canggih dah sekali awak lupa baik
awak ingat cara yang awak ingat lah. Macam tu. Okay, cuba jawab dulu. Okay. Masa siap kot. So, kita tengok. Apa benda yang saya buat ni? Jarak mana ada persamaan dengan metrik? Jarak, cari jarak je lah kan? Dah Smiley. Yang ni je. Magnitude ni. So magnitude ni jarak. Jadi kita tengok dekat sini nilai X dan juga nilai Y. So X kuasa 2, 12 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2 bahagi punca kuasa berapa jawapan dia? Siapa dapat? Berapa jawapan dia? Malah pula saya nak tekan kalkulator. 13. 13. Okey, betul. Terima kasih. 13 So magnitude ni dia tak ada bentuk persamaan, dia tak ada bentuk metrik. Silap pula soalan tadi. Magnitude dia memang nilai lah, nombor lah, jarak kan. Jarak 13. Macam tu. Okey. So kita tengok yang ni lah vektor unit yang ada dalam bentuk persamaan ataupun metrik. So vektor unit ni kan topi kita buat dua-dua, kita buat topi ni. Kita buat topi dua-dua. Gitu. Okey. Dalam bentuk persamaan, maknanya salin balik. Kan? Salin balik lah. 12I tambah 5J per dengan jarak ataupun magnitude ni lah. Magnitude kan. So magnitude kita dapat 13. Macam tu. Okey. Cuma kita kena pisahkan dia. Memang kena sebab sebelum ni soal skema dia macam okey tak pisahkan. So skema ni makin lama dia makin susah. So kena pisahkan baru dia terima. Okey. Kat sini. So jawapan selalunya markah jalan kerja dia bagi dekat sini 1, B1. Bila kita pisahkan N2. Sikit je markah dia. Okey. Yang ini pula dalam bentuk metrik. Senang metrik ni ingat 1 per magnitude. 1 per magnitude. So magnitude berapa? 13. Okey, kurungan XY, XY, XY X 12, Y 5. Macam ni cikgu tahu X 12, Y 5 cikgu ni lah. Ni kan X, yang I ni memang X, yang J ni memang Y. Tu yang kita kena ingat. So lepas tu kita cantikkan lah, maknanya kita darab atas dan bawah. So 12 per 13 dengan 5 per 13. Tak boleh kecilkan, biarlah, jangan dipaksa. So inilah jawapan dia. Dah siap. So itu adalah vektor unit, topi topi. Kadang-kadang soalan tak sebut vektor unit, dia tulis OW. Dia bagi macam ni, cari OW dalam bentuk ni. OW, kita pun pelik, apa benda simbol ketaksamaan terbalik kat atas ni. Ini sebenarnya adalah vektor unit. So kena tengoklah formula vektor unit. Ni dalam bentuk persamaan, ni dalam bentuk metrik. Okey. So kalaulah soalan tak minta, cikgu kalau soalan tak minta, soalan tak cakap dalam bentuk persamaan, soalan tak cakap dalam bentuk metrik, kita nak buat bentuk apa cikgu? Buatlah bentuk apa yang senang bagi awak. Yang mana awak suka. Boleh, tak ada masalah. Kalau dia tak cakap, kalau soalan tak minta, kita bebas nak guna apa je. Sama ada kita nak guna metrik ataupun nak guna bentuk persamaan. Yang mana awak suka, yang tu awak buat. Macam tu. Okey? Ada soalan tak? Tinggal sikit lagi ni. Ada soalan tak? Tak ada Tak ada. Okey.
kita tengok contoh-contoh soalan SPM pula. Sekejap. Slide pun dah berterabur. Okey, ni tak ada dah. Habis dah. Okey, kita tengok contoh soalan SPM pula. Ada 2 soalan. Lepas ni saya akan bagi latihan dekat Google Classroom Nanti awak tengoklah Google Classroom tu. Ada 3 soalan saya bagi. Pendek-pendek je. Okey. Sekejap, dia tengah loading. Okey, 2 soalan jenis soalan dalam SPM. Ini baru 2 je yang saya cover. Sebenarnya ada banyak lagi contoh soalan. Contoh-contoh soalan dalam SPM tu sebenarnya awak boleh tengok dekat muka surat 165 Muka surat 165. Okey, muka surat 165 ni awak boleh tengok contoh-contoh soalan. So saya cover 2 je hari ni. Tengoklah insya-Allah ada rezeki minggu depan Okey. Muka surat 164 tu dalam buku tu dia sebenarnya algebra biasa. Nanti awak jawablah bila dia ada kan biasalah dia ada yang wajib dengan yang sunat. So kalau yang sunat tu muka surat 164 ni yang sunat Kalau yang wajib Google Classroom. Dan muka surat 164 ni dia sebenarnya yang ini, yang nombor 3 ni. Ni muka surat 164. Dia lebih kurang lah 164. Ni yang sunat lah. Nanti awak try lah buat, nanti awak lagi mahir. Okey. Kita tengok jenis soalan yang pertama dulu. Yang ni yang biasalah. Okey. Saya tak tahulah soalan macam ni keluar tak lagi sekarang. Ni dulu punya soalan lah. Okey. So kita tengok kat sini. Ini kena bergabung dengan hukum segitiga yang awak dah faham tu lah. Yang awak faham tadilah kononnya tu kalau faham lah. Okey. So kita tengok kat sini. Soalan ni memang macam ni. Jauh sikit. Dia kalau rapat-rapat ni macam tu lah. Dia hang. Okey. Boleh nampak. Baca soalan betul-betul. Okey. Soalan bagi OP. Soalan bagi OQ. Okey. Soalan bagi OP, soalan bagi OQ. So soalan minta PQ. Perasan tak? Jadi kat sini kena hati-hati tau. Inilah soalan, maksudnya hari ni kita gabung daripada apa yang awak belajar sebelum ni. Yang macam blur-blur gitu kan. Tapi hari ni dia gabung semualah. Okey, soalan bagi OP, soalan bagi OQ. Yang kita buat latihan tadi tu senang. Dia bagi OQ, kita cari magnitude OQ, unit vector OQ. Senanglah, direct. Cuma soalan sekarang ni dia kena guna hukum segitiga. Okey, kenapa cikgu kata kena guna hukum segitiga? So dia bagi PQ kalau awak tengok PQ tak ada nilai kat sini. Jadi awak kena buat hukum segitiga. Itu fungsi kita belajar hukum segitiga tu. Kalau kita nak buat PQ, apa tambah apa. Okey. Ingat kalau nak buat hukum segitiga, mula dengan P letak P. Cikgu suka buat macam ni, tambah Q. Mula dengan P, nampak ni. Letak P. Akhir dengan Q, letak Q. Tengah-tengah nak letak apa cikgu? Tengah-tengah mesti letak benda yang sama. Jadi awak tengok huruf apa lagi yang ada dalam gambar rajah tu. Ada huruf O je. So kita letak huruf O kat sini. Huruf O, huruf O. Okey. Ada orang baru masuk ke? Oh tak ada. Oh ada jawab ni. Okey. Bagus. Okey, jadi kat sini. Ni cikgu tersalah ni. Kena ada ni anak panah. Jadi faham tak hukum segitiga ni? Mari kita kena buat. Dia minta PQ kalau dia minta OQ senang. Ambil je terus 4 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. Kalau dia, lepas tu bahagi. Kalau dia minta, tapi tu kalau nak cari magnitude lah. Soalan sekarang memang dia nak PQ. PQ. So PQ tak ada kalau ikut tak ada nilai kat sini kita kena buat. Kita kena cipta. So PQ adalah PO tambah OQ. Nampak PO tambah OQ. So O ni, kenapa cikgu pilih O? Sebab dalam gambar gajah ni ada huruf O je. Kalau ada huruf lain, letaklah huruf lain. Tapi kena sama. Dah pastikan huruf yang kita pilih tu berguna lah. Okay, so PO. Ni saya suka guna dalam bentuk matrik. Ni pun sebenarnya soalan memang minta dalam bentuk matrik kalau awak perasan ni ni bentuk matrik. Kalau dibuat macam ni maknanya bentuk matrik. Okay, dalam bentuk matrik,
PO, okay, kita buat macam ni. Tambah OQ kan. Okay, PO, kalau awak tengok PO sekarang ni, gambar rajah awak tu, dia bukan PO tau, dia OP. OP adalah negatif 8 dengan 5. Kalau awak perasan gambar rajah tu kan, tengok anak panah. Sebab je kita kata anak panah tu penting. Yang ini cikgu tak buat anak panah sebab dia dah ada anak panah. Dia kita ikut je lah. So OP, yang dia bagi OP. Tapi soalan nak apa ni? Bukan soalan lah, kita nak apa? Kita nak PO. So apa kita perlu buat? Senang je kita terbalikkan je. Kalau dia bagi OP, kita nak PO, kita terbalikkan lah. Maknanya kita negatifkan semua nilai tu. Sebab tu kita belajar vektor negatif dulu. Ya. Jadi negatif 8 jadi 8. 5 jadi negatif 5. So PO kita dah adalah, PO kita adalah 8 negatif 5. So OQ kita adalah 4 dan juga 10. So kita tambah je lah. 8 tambah 4. Ni metrik lah, saya tak pasti awak dah belajar belum. 8 tambah 4. Kenapa tambah 4 cikgu? Kenapa tak tambah 10? Dia macam ni, atas tambah dengan atas. Sebab atas ni X, yang ni pun X. Macam lelaki kawan dengan lelaki, jangan sibuk nak kawan dengan perempuan contohnya. Gitulah. Ya, macam tu ya. Jadi atas tambah dengan atas, bawah tambah dengan bawah. So negatif 5 tambah 10. Kan? So 8 tambah 4 jadi 12. Negatif 5 tambah 10 jadi 5. So jawapannya 12 dengan 5. Jadi PQ dalam bentuk XY adalah 12 dan juga 5. Dah settle. Okay, senang je. Boleh tak? Boleh senang je kot. Okay, soalan. Jadi saya buat kat sini PQ yang kita dapat. Yang kita dapat setelah kita buat hukum segitiga adalah 12 dan juga 5. Ni PQ kita dapat. Okey, ingat ni PO. Bila PO dia terbalik. Dalam gambar rajah bagi OP negatif 85 tu adalah OP. Mengikut anak panah ni, kan anak panah ni dia adalah OP. So negatif 85. Jadi kita nak PO. Jadi kita terbalikkan semua. Daripada negatif jadi positif, daripada positif jadi negatif. So dia nak vektor unit pada arah PQ vektor unit. Nampak tak vektor unit? Vektor unit tu dia adalah yang ini. Yang mana? Yang ada topi. Jadi vektor unit kalau kita nak buat dalam bentuk metrik, kita mesti ada 1 per. Okay, tak apa cikgu buat 1 per, lepas tu salin balik. Tak ada masalah lah, salin balik tu salin je lah. 12 dengan 5. So sekarang ni 1 per magnitude kat sini. Kan 1 per magnitude. Saya buat 1 per magnitude. So magnitude kita belum cari kan. Jadi kita carilah. So kita ambil kali kita cari magnitude. Jadi magnitude macam tadilah, senang je. X kuasa 2, 12 kuasa 2 tambah Y kuasa 2. 5 kuasa 2 ni X ni Y. So nanti dapat jawapan berapa? 13 kan? 13 ke? Betul lah kot. So nanti kita akan dapat 1 per 13, 12, 5. Macam tu. Okay? Boleh tak? 12 tambah betul ni? Kan short sendiri. 12 kuasa 2, 144. Tambah 25 cepat. Betul lah 13. Okay, kalau dulu, skema dulu dia terima tau. Jawapan macam ni dia dah terima dah. Tapi skema sekarang tak terima tau. Awak kena buat lengkap. Awak kena cantikkan lah. So maknanya 12 per 13 orang. Lagi satu ni darab. Maksudnya keseluruhan ni 1 per 13 ni darab dengan 12. Tu maksud dia. Keseluruhan tu darab dengan 5. Jadi 5 per 13. Ni jawapan akhir. Macam tu. Okey. Yelah 1 per 13 darab 12. 12 per 13 lah. 1 per 13 darab 5. 5 per 13. So dapat jawapan. Dah betul. Okey. Tu Boleh tak? Boleh tak setakat ni? Kelaju? Boleh. Boleh Okey. Bagus. So kita tengok contoh soalan yang seterusnya. Mana soalan ni? Ni soalan dia. Okey, ni tadi bentuk metrik. So ini dah bentuk persamaan pula. Dia persamaan ni dia jadi macam dia beralgebra sikit lah. Lepas tu kita pun alamak algebra. Okey. Soalan ni adalah latihan dekat muka surat yang A Soalan A, ungkapkan A tambah 3B ni adalah latihan di muka surat. Tulis besar-besar. Muka surat 164.
So kalau nak lebih mahir, buat dulu soalan tu, muka surat 164 tu, lepas tu baru jawab soalan nombor 3 ni. Tapi sebab saya tahu sebagai pelajar matrik, pelajar tiba, pelajar MNet, you all punya algebra semuanya dah power sebab kita dah test. Kita dah test dalam ujian, diagnostik, dalam periksa kan. So tak ada masalah saya algebra ni. Okay, cuma dia main ingat tak ingat je lah. Jadi kat sini ungkapkan A tambah 3B. Macam kita buat algebra biasa. So cara dia senang, saya buat kat sini Soalan kat bawah, A adalah soalan A, ungkapkan A tambah 3B. Jadi kita tengok soalan tu A tu dia bagi nilai apa? Dia bagi nilai ni A. Color lain sikit lah. Kuning. A dia bagi yang ni. Warna kuning. B kita color warna hijau. Tiba-tiba ada pula C. C kita ambil color purple. Pink, purple pula. Jadi cuma soalan A tu cerita pasal A dengan B. C tu tak payah tengok lah. Ni kan tengok C dah alamak, ada K pula alamak. Macam tu. A tak jawab lagi, dah fikir yang tak ada kaitan. Jadi kita buat satu-satu dulu. Settlekan masalah satu yang kelojoh. So A daripada situ 2I tambah 4J. Masukkan 2I tambah ke? Tolak ya. 2I tolak 4J. 2I tolak 4J. Ni soalan ni dalam buku awak awak boleh tengok dekat muka surat. Surat apa soalan ni? Siapa yang bawa buku tu memang untung lah. 167. 167? 167. Okey, 167. So boleh tengok dekat 167. Bagus dia, pandai dia cari. 167 ni soalan ni saya ambil daripada muka surat 167. So you all boleh tengok nombor berapa? Nombor 3. Okey, A tambah 3B. A tu kita masuklah 2I tambah 2I tolak 4J masuk dah, nampak? Okey, tambah 3B. Buka kurungan. B apa B? B adalah 3I tolak 4J. Macam tu. 2I tolak 4J, 3I tolak 4J. Kan? So, masuk. Lepas tu kita expand macam biasa. 2I tolak 4J. 3 darab 3, 9I. 3 darab negatif 4, negatif 12J. Lepas tu cikgu kumpulkan I dengan I, J dengan J. Nampak? I dengan I, J dengan J. So 2I tambah 9I, 11I. Negatif 4J tolak 12J. So jadi apa? Negatif 16J. Dah siap. Dah dapat jawab soalan A. Macam tu. Okay? Dah dapat jawab soalan A. So senang lah. So 11I tolak 16J. So kalau awak dapat soalan macam ni, awak, apa benda ni? Soalan ni, awak hanya perlu masukkan je. Memang senang. Sebab tu saya kata vektor ni, dia kalau kertas 1 tu dia memang senang. Kalau kertas 2 tu yang macam macam tu. Okay? So vektor ni sebenarnya senang lah kalau tanya saya lah. Ada juga tajuk, alah cikgu, memanglah cikgu cakap senang, pak cikgu MNet. Tidak semestinya ya. Ada juga tajuk yang kalau saya kata susah, memang susah lah. Tapi setakat ni form 4 boleh lagi lah soalan tajuk dia agak senang jugalah. Okay? Kecuali kalau susah pun hukum set. Itulah tajuk logaritma. Okay. Tu soalan A lah, settle lah dia kata ungkapkan A tambah 3B dalam sebutan I dan J. Bila dia sebut dalam sebutan I dan J, maknanya dia nak dalam bentuk persamaan. Mungkin dia tak nyatakan dengan jelas. Cikgu dia tak cakap pun nyatakan dalam bentuk persamaan. Memanglah ya. Dia memang tak cakap dalam bentuk persamaan secara tersiratnya dia ada huruf I dengan huruf J. Maka kita tahu soalan nak dalam bentuk persamaan. Macam tu. Okey, soalan B. Soalan B ni yang pelajaran sebelum ni. Tapi saya takut mungkin you all blur-blur. Okey, soalan B dalam vektor ni dia ada selari, dia ada segaris. Dua-dua sama cara jalan kerjanya. Okay, ni saya dah buat part 2 jalan kerja dia sama, selari dengan segaris. Okay, so dia kata soalan A ni adalah selari dengan C. Bila ada perkataan selari atau segaris, awak kena tambah lambda.
Sebab untuk vektor kita punya unknown spesifiknya untuk vektor selari dan segaris adalah lambda. Ni lambda. Sebab ada pelajar form 5 tahun ni dia pergi buat tajuk koordinat geometri tiba-tiba lambda. Dia kata cikgu kata selari tu kan kita labelkan lambda. Masya Allah. Ini tajuk vektor, memanglah lambda. Dalam koordinat geometri kan ada selari, betul tak? Yang apa yang selari cikgu? Macam apa tu? Selari dalam koordinat geometri yang M1 sama dengan ini selari dalam koordinat geometri. Awak jangan tertukar, ya? Jangan tertukar pula dengan vektor. Memang dah berlaku lah. Benda ni dah berlaku, ya. Jadi kena ingat, kalau selari dalam vektor, dia lambda. Maksudnya kalau kata A selari dengan C, maknanya selari tu kita gantikan simbol lambda. Ini nampak ni cikgu ganti. Senang je. Selari, ganti gitu. Kalau segaris pun ganti. Macam tu. So A tu, okay. Soalan kata carikan nilai K. So kat sini dia nak unknown lah. Maknanya dia nak kita cari unknown tu. Saya sebenarnya kalau boleh saya tak suka bentuk persamaan. Saya tak suka persamaan. Sebab persamaan dia ada I, ada J, lepas tu nanti ada K. Pening tak? I, J, K. Lepas tu ada saya tak ada huruf lain lah. Jadi kalau boleh kalau macam ni setakat nak cari nilai K, kan nilai K dia tak bagi tahu persamaan ke metrik ke, so better kita buat dalam bentuk metrik lah. Jadi macam mana? Cikgu tunjuk A ni, A kan 2I tolak 4J. Jadi kita tukarkan dalam bentuk metrik, dia jadi apa? 2 dengan negatif 4. Macam tu. Okey, ataupun saya salin balik dekat kat sini dah ada. Sebelah ni ada. Awak tengok kat sini lah sebelah ni. A awak tu cuma nilai C je tak ada. C apa ni? Apa berlaku ni? C kecilkan lah, senang nampak. C 2K dengan 2I tambah KJ. Jadi awak tengok kat sini A ni 2I tolak 4J. C ni 2I tambah KJ. Okay, jadi kalau kita daripada bentuk persamaan ni this one kita panggil bentuk persamaan, cikgu tukar dalam bentuk metrik sebab cikgu menyampah tengok I dengan J tu, patut nanti nak tambah huruf K pula dengan lambda lagi, ya, pening. Jadi cikgu tukarkan dalam bentuk metrik. So ambil nombor kat depan je. Ambil nombor depan I tu, ambil nombor depan J tu, ambil semualah, janganlah tinggal pula negatif ni. Negatif ni. Ambil semua, nampak tu cikgu buat 2 negatif 4. Okey, lambda. C pula. Okey, C kat situ 2 dengan K. Tak apa ke cikgu K? Tak apa, dah cakap dah kan. 2I dah memang depan I huruf 2. Depan I nombor 2, letak 2. Depan J huruf K, letak K. No problem. Okey. So, bila sampai kat sini, bila kat sini kan, soalan nak cari nilai K. So, macam mana pun kita kena buat macam ni. Okay, cikgu tunjuk kronologi dia. Kita tahu kan yang kat luar ni, itulah yang kali awak kena belajar metrik tu. Yang kat luar ni dia akan darab semua, atas dengan bawah. Jadi awak darab lah. Dia akan jadi 2 lambda dengan lambda K. Masya Allah. Kalau awak buat dalam bentuk persamaan, awak tambah I, awak tambah J. Pening tak? Pening, ya. So kita buat dalam bentuk metrik. So ceritanya kat sini adalah sebenarnya kita kena cari lambda tu apa dulu. Kena cari lambda tu apa dulu. Okey, ni 2 sama dengan 2 lambda. Okey, cikgu pisahkan dia kat sini 2 sama dengan 2 lambda. Kenapa cikgu samakan? Dia mestilah macam cikgu kata, atas dengan atas, bawah dengan bawah. Okey, so kita pun buatlah negatif 4 sama dengan lambda K. So awak tengok color hijau ni, yang bawah punya. Ni. Nampak tu? Maknanya cikgu samakan, mula-mula cikgu masukkan nilai A, nilai C. Lepas tu lambda kat depan ni, cikgu darab masuk. Dapatlah macam ni kan. Lepas tu cikgu samakanlah atas dengan atas, bawah dengan bawah. So nanti kat sini awak dapat lambda sama dengan 1. Betul tak? Macam cikgu dapat 1. 2 ni pergi sebelah, jadi bahagilah.
Kan antara dua dengan dua darab lambda, darab pergi sebelah jadi bahagi. So lambda adalah 1. Jadi bila kita dah dapat lambda ni, kita masuk je lah kat sebelah ni. 1 sama dengan K. So K adalah negatif 4 sama dengan K. So K adalah negatif 4. Ya Allah, senangnya. Soalan je canggih ya. Okey, boleh tak? Bila soalan kata A adalah selari dengan C, maknanya selari tu gantikan dengan lambda. Macam ni, gantikan dengan lambda ni. Kan? Lepas tu masukkan nilai A, masukkan nilai C. Lepas tu kita kembangkan lah. Maknanya kita darabkan lambda, atas dan bawah, dapat macam ni. Lepas tu kita samakan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Okey. Kita cari lambda dulu. Nampak ni, cari lambda dulu. Dah dapat lambda ni, masukkanlah ni 1 ni lah dekat lambda. Dapatlah nilai K. Terjawablah soalan. Senang je sebenarnya, okey? Ada soalan tak nak tanya? Aisyah tak ada ni. Selalu kalau Aisyah ada, dia tanya. Ada soalan tak? Dah, senyap. Tak ada. Tak ada ya? Betul ni? Betul ni? Betul, okey. So saya rasa untuk hari ni cukuplah 2 contoh sahaja. Okey, untuk hari ni cukuplah 2 contoh sahaja yang sempat saya ni lah. So nanti lepas ni awak buat Google Classroom. Saya belum masukkan lagi kejap lagi saya akan masukkan soalan dekat Google Classroom. Okey, so saya stop dulu. Stop. Lepas tu stop record. Okay.